Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia-Nya kita masih lagi hidup dalam lindungan iman Islam dan ihsan, dan sama-sama kita sentiasa bertaubat kepada Allah Taala akan segala dosa yang telah kita lakukan sama ada kita sedar ataupun tidak. Dan sama-sama kita bermohon kepada Allah Taala supaya Ia memberikan kita ataupun mengurniakan kita ilham-ilham yang baik supaya kita tetap sentiasa berada di atas jalan yang lurus. Pada kali ini saya ingin membicarakan secara ringkas dalam masa yang singkat dengan bahasa yang mudah tentang yang dikatakan ibadah puasa. Apakah yang dimaksudkan puasa? Puasa itu maksudnya menahan ataupun menahan diri. Dalam hukum fiqh dikatakan artinya iaitu menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa ataupun mengurangkan pahala puasa. Baik. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 bermaksud berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Artinya puasa adalah diwajibkan di atas kita, ya. Difardukan di atas kita sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kita. Siapakah orang-orang yang sebelum kita itu? Iaitu umat nabi-nabi terdahulu, iaitu umat yang menerima agama daripada agama langit. Jadi tidak termasuk yang dikatakan diwajibkan itu sebelum kamu itu adalah orang-orang yang bukan menerima agama daripada langit, ya. Jadi umat-umat terdahulu itu iaitu umat-umat Nabi dahulu, Nabi terdahulu seperti umat Nabi Musa, Nabi Isa, ya, dan sebagainya dan lain-lain. Dan tidak termasuk yang dikatakan diwajibkan atas umat sebelum kamu itu seperti orang-orang Hindu atau orang-orang Buddha, kerana ya, mereka bukanlah menerima agama daripada langit. Dalam surah Al-Baqarah ini ayat Allah Ta'ala menggunakan perkataan la'alla, ya, moga-moga ataupun agar, ya, agar kamu bertakwa. Dengan arti kata yang lain, puasa ini adalah satu daripada ibadah untuk kita mencapai takwa, ya. Dan dikatakan la'alla itu bermaksud semoga ataupun agar. Dengan arti kata yang lain, takwa itu boleh dicapai, ia tidak statik. Dan salah satu caranya ialah menunaikan ibadah puasa. Apabila dikatakan puasa, ya, ia automatik berkait dengan hukum fiqh, ya. Tidak dikatakan puasa itu atas hukum tasawuf ataupun tauhid. Kerana puasa adalah rukun Islam yang ke-3, ya. Adalah salah apabila kita katakan ada puasa yang lain daripada puasa Ramadan, ya. Dikatakan ada puasa hakikat, ada puasa makrifat, ya, yang selain daripada puasa bulan Ramadan. Jadi apabila kita katakan berpuasa, ia automatik kita fokus ataupun tujukan kepada puasa bulan Ramadan. Apakah perkara-perkara yang kita dilarang untuk melakukan dalam bulan Ramadan ataupun dalam masa kita berpuasa di bulan Ramadan? Pertama kali, kita wajib menahan hati kita daripada bercita-cita untuk melakukan maksiat atau melakukan apa yang Allah Ta'ala larang. Bukan sekadar menahan hati itu daripada bergerak ataupun daripada menggerakkan tubuh kita melakukan,
tetapi kita bermula dengan menahan ia daripada berniat untuk melakukan larangan Allah. Kemudian, apakah yang kita perlu tahan pada diri kita setelah kita menahan hati daripada bercita-cita melakukan maksiat? Iaitu pertama, kita melarang mata, kedua telinga, ketiga mulut, keempat anggota tangan, dan kelima anggota kaki. Ya. Kita diwajibkan menahan anggota-anggota kita ini daripada melakukan perkara yang Allah Ta'ala tegah. Menahan mulut dari berbicara yang buruk-buruk, seperti mencaci orang, memaki orang, mencarut, ya, berkata yang lucah-lucah. Menahan mata kita memandang sesuatu yang haram, seperti memandang aurat wanita. Menahan telinga kita daripada mendengar perkara yang haram, seperti mendengar perkataan-perkataan yang lucah tadi, yang perkataan yang buruk, mendengar orang mengumpat dan sebagainya. Menahan tangan kita daripada melakukan yang dilarang Allah Ta'ala, seperti memukul orang, mencuri dan sebagainya. Dan menahan kaki kita daripada bergerak ke arah tempat-tempat yang menjadi punca segala maksiat. Ya. Itulah hakikat puasa. Ya. Kemudian barulah kita menahan diri daripada makan dan minum. Ya. Kerana apa? Apabila kita makan dan minum, maka batallah puasa kita. Baik. Seperti yang saya katakan tadi, ada salah faham tentang puasa. Ada yang mengatakan puasa itu terbagi 4, iaitu puasa syariat, puasa tarikat, puasa hakikat, dan puasa marifat. Dan pendapat ini mengatakan puasa yang kita kendaki adalah puasa marifat atau puasa hakikat. Puasa syariat ini dia tidak pakai. Contohnya, dia katakan hanya kulit. Ya. Inilah salah satu salah faham ataupun ajaran yang menyeleweng daripada Islam. Ya. Kerana mereka memisahkan antara 4 puasa ini, 4 perkara ini. Puasa syariat, tarikat, hakikat, marifat dipisahkan. Ini orang puasa marifat, ini orang puasa hakikat, ini orang puasa syariat, ini orang puasa syariat. Ya. Yang mereka mahu adalah puasa hakikat dan marifat. Ya. Kenapa ia adalah kesalahan? Seperti saya katakan tadi, apabila kita katakan puasa, ia wajib kita rujuk terus kepada hukum asal puasa itu. Iaitu puasa menahan diri daripada perkara yang Allah Ta'ala tegah, zahir dan batin, pada bulan Ramadan. Apakah hakikat puasa? Ya, hakikat puasa, syariatnya itu ilmu ataupun pengetahuan kita tentang puasa, segala hukum, segala syaratnya. Tarekat puasa itu kita menjalankan puasa. Kerana tarekat itu jalan, iaitu melaksanakan segala perintah puasa. Hakikatnya, iaitu kita menunaikan surah Allah, meninggalkan tegahnya ketika berpuasa, redha akan hukum Allah Ta'ala. Kita sebagai hamba wajib kita menunaikan surah Allah. Apabila Allah Ta'ala menyuruh kita berpuasa, wajib kita patuh sebagai hamba. Dan puasa ini adalah pengabdian kita kepada Allah. Allah Ta'ala taklifkan kita puasa dan kita kembalikan puasa itu kepadanya. Ini hakikat puasa. Dan marifat itu kita mengetahui semuanya. Mengetahui semuanya. Kerana marifat itu artinya mengetahui ataupun mengenal. Kenal kita hakikat puasa. Kenal kita hukum hakam. Ataupun kaedah ataupun cara menjalani akan ibadah puasa. Dan syariat itu kita mengetahui ilmu tentang puasa. Jadi keempat-empat perkara ini berada dalam satu tubuh, iaitu kita jalani pada bulan Ramadan. Dan apabila selesai bulan Ramadan, keempat-empat perkara ini ya, berkesan kepada kehidupan kita. Dan arti kata yang lain,
kita akan menjauhi segala maksiat yang zahir dan juga maksiat yang batin. Menahan diri kita melakukan perkara-perkara zahir ini yang kepada perkara yang Allah Ta'ala larang, dan menahan batin kita daripada bercita-cita untuk melakukan perkara yang Allah Ta'ala larang. Jadi puasa di bulan Ramadan itu berkesan atau memberi kesan kepada seseorang itu sehingga di luar bulan Ramadan. Bahkan di bulan Ramadan ia akan sibuk dengan puasa-puasa sunat seperti puasa hari Khamis, puasa hari Isnin dan sebagainya. Jadi perkara ini hendaklah kita faham supaya kita tidak tersesat. Dengan mengatakan puasa itu terbahagi kepada empat orang, 4 jenis puasa. Tidak. Puasa itu wajib dikembalikan kepada asal hukumnya, iaitu hukum fiqh. Dan berada ia di dalam satu tubuh, dilakukan di dalam satu tubuh. Ya, manusia. Tahu ia akan ilmu puasa. Kemudian ia menjalankan puasa. Kemudian ia mengetahui hikmah puasa. Apa sebenarnya yang dikenaki oleh Allah Ta'ala itu tentang akan puasa. Dan kenal ia. Tahu ia. Faham ia. Zahir dan batin tentang apakah yang dikatakan puasa itu. Berkenaan ini kita faham. Supaya kita tidak tersesat atau menyeleweng daripada hakikat ataupun apa sebenar-benar puasa itu. Ya, yang kita jalani daripada bulan Ramadan. Jadi sekian dulu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.